Jadi sudah tentu sekiranya kita jadikan pekerjaan kita dan juga perniagaan kita sebagai ibadah, maka kita akan dapat menghidupkan dan memenuhi tanggungjawab kita sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifah. Jadi ini merupakan asas kepada menjadikan perniagaan kita sebagai satu ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pok Nikdin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda semua untuk menjadi usahawan yang cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Jadikan perniagaan kita sebagai satu ibadah. Ini satu perkara penting kerana kita sebagai orang Islam, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu perkara yang berterusan dan kita kena menyerlahkan kehambaan ini di dalam setiap aspek kehidupan kita, sama ada kehidupan peribadi, kehidupan kekeluargaan dan juga kehidupan di dalam pekerjaan ataupun perniagaan. Yang kedua, kita merupakan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Kita diamanahkan dengan muka bumi ini dengan pelbagai kuasa, pelbagai harta dan seumpamanya. Jadi, kesemua ini kena ditadbir dan diurus mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apabila kita bekerja ataupun kita berniaga, kesemua ini termasuk di dalam skop kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita tengok masa yang kita gunakan di dalam kehidupan kita, kita akan dapati banyak masa kita gunakan di alam pekerjaan dan juga di dalam perniagaan. Maknanya kalau kita bandingkan masa kita bekerja, masa kita berniaga dengan waktu solat kita, waktu puasa kita, banyak mana kita membayar zakat, tempoh yang kita gunakan untuk menjalankan ibadah haji, kesemua ini jika dibandingkan dengan kehidupan kita daripada kita kecil hingga sekarang, tentunya banyak masa kita gunakan untuk bekerja dan juga untuk berniaga. Jadi sudah tentu sekiranya kita jadikan pekerjaan kita dan juga perniagaan kita sebagai ibadah, maka kita akan dapat menghidupkan dan memenuhi tanggungjawab kita sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifah. Jadi ini merupakan asas kepada menjadikan perniagaan kita sebagai satu ibadah. Kerana sekiranya kita mengabaikan aspek ini, maka sebahagian besar daripada kehidupan kita akan menjadi lompong dan kita mungkin menghadapi kerugian apabila kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi menjadikan perniagaan sebagai ibadah merupakan satu perkara penting dan sebagai seorang usahawan, sebagai seorang CEO yang menerajui perniagaan, kita kena memegang perkara ini dan kita kena hidupkan perniagaan kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana nak jadikan perniagaan kita sebagai ibadah? Kerana dalam kefahaman masyarakat apabila kita tengok perniagaan, biasanya mereka akan tengok produk ataupun perkhidmatan. Itu kena ada CJ halal lah, kena pastikan ikut syariah dah dan sebagainya. Tapi dalam perbincangan kita di channel Pok Nikdin ini, kita telah bincangkan bahawa perniagaan ini ada banyak aspek-aspek lain. Ada aspek pentadbiran, ada aspek pengurusan, ada aspek kepimpinan, dan ada juga aspek interaksi dengan pelbagai pihak yang ada kepentingan ke atas perniagaan kita, sama ada mereka merupakan pembekal kita, pekerja kita, pelanggan kita, orang-orang yang mengawal selia perniagaan ataupun industri kita dan lain-lain orang yang ada di dalam masyarakat yang mana kehidupan mereka tersentuh dan terkesan dengan perniagaan kita. Jadi sebenarnya luas sangat perniagaan ini dan kesemua ini kita kena pastikan bukan saja mematuhi syariah tetapi hendaklah dijalankan dengan tujuan untuk kita menjadi hamba Allah yang baik untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab kita sebagai khalifah. Jadi ini perkara yang amat penting. Oleh itu contohnya lah, katakanlah kita merupakan sebuah syarikat yang membangunkan kawasan perumahan.
kita kena fikir sekiranya aku ini menjadi hamba Allah yang baik, khalifah yang baik, apakah yang perlu menjadi hasil daripada projek ini. Jadi sama ada kita memastikan reka bentuk rumah, susun atur rumah itu kondusif untuk menjadikan penghuni-penghuninya mematuhi syariah, hidup sebagai orang Islam yang baik, dan dalam masa yang sama kita tidak merosakkan alam sekitar, kita tidak meratakan bukit dengan sewenang-wenangnya, kita memusnahkan kehijauan yang ada. Jadi ini semua ada perkiraannya. Ya, dan juga katakan kita nak bina rumah-rumah itu, kita menggunakan buruh-buruh dari luar negara misalnya. Jadi adakah kita melayan mereka sebagai manusia, sebagai orang-orang yang bersaudara dengan kita, ataupun kita hanya melayan mereka dengan ala kadar asalkan mereka menjalankan kerja, menyiapkan projek kita dan kita tidak memperdulikan kebajikan mereka. Dan dari segi pembiayaan pula, adakah kita pastikan pembiayaan yang kita gunakan untuk membangunkan projek itu datang daripada sumber-sumber yang patuh syariah. Kan? Dan kontrak yang kita adakan dengan pembeli kita, perkhidmatan selepas jualan dan lain-lainnya, ini semua ada perkiraan syariah. Jadi oleh itu kita sebagai usahawan ataupun sebagai CEO, kita kena terapkan pemikiran begini supaya setiap aspek ini menjadi ibadah dan memberikan pahala kepada kita dan menghindarkan kita daripada dosa. Sebab contohnya kalau kita terbabit dengan industri pembinaan seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan perlu berinteraksi dengan pelbagai jabatan kerajaan, pelbagai pihak lain, dan ada kalanya proses yang kita perlu hadapi itu memakan masa, merumitkan, ditolak berkali-kali dan seumpamanya. Dan ini membuka ruang kepada rasuah, membuka ruang kepada sogokan, membuka ruang supaya kita dikehendaki untuk melayan manusia-manusia yang zalim ini. Jadi adakah kita melihat perkara-perkara ini sebagai perkara yang biasa, atau kita nampak perkara-perkara ini merupakan satu beban besar walaupun pada akhirnya dalam kita menjalankan perniagaan kita mahukan keuntungan. Jadi sebagai hamba Allah yang sedar akan kedudukan dia sebagai hamba Allah, sedar kedudukan dia sebagai khalifah, maka kita kena pastikan bahawa setiap tindakan yang kita buat, keputusan yang kita buat akan dapat kita pertahankan apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Kerana kita ingat, ya, setiap perkara yang kita buat di dunia ini ada perkiraannya di akhirat. Kita mungkin mampu untuk melepaskan diri daripada pihak-pihak berkuasa seperti polis, SPRM, SSM dan seumpamanya, tetapi bolehkah kita menyelamatkan diri apabila kaki kita terpacak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan tubuh badan kita menjadi saksi kepada apa sahaja yang kita lakukan di dunia ini. Jadi ini satu perkara penting. Dan sebaliknya, jika kita tengok sekiranya perniagaan kita membawa kebaikan kepada masyarakat, menyelesaikan masalah masyarakat, membawa benda-benda yang menjadikan kehidupan masyarakat lebih bermanfaat, dapat menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala, bukankah itu kebaikan yang akan juga memberikan kebaikan kepada kita di akhirat kelak? Jadi sekiranya kita betul-betul berniat untuk menjadikan perniagaan sebagai satu ibadah, kita akan menjadi sensitif kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kita akan menjadi sensitif kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada banyak perkara-perkara ini yang kadang-kadang apabila kita dengar ceramah-ceramah di masjid, kita tidak dapat kaitkan dengan kehidupan kita sebagai usahawan ataupun CEO. Saya ambil satu contoh.
dalam Islam, menzahirkan produk ataupun perkhidmatan kita dengan jujur kepada pelanggan adalah satu perkara penting. Dan mungkin kita pernah dengar cerita berkenaan dengan Rasulullah SAW pergi ke pasar di Madinah dan dia tengok sama ada gandum ataupun barley, yang mana yang bahagian basah diletakkan di bawah sedangkan bahagian kering diletakkan di atas, dan ini memberikan gambaran yang salah kepada pembelinya. Dan disebab itu Rasulullah SAW amat marah dengan tindakan peniaga ini. Cuba kita gunakan prinsip ini di dalam urusan kita dengan pelanggan. Adakah kita menzahirkan produk kita, barangan kita, perkhidmatan kita itu seperti mana yang sepatutnya, ataupun kita sudah mengikut perangai pedagang di pasar yang telah ditegur oleh Rasulullah ini dengan mewawarkan barangan kita, perkhidmatan kita lebih daripada yang sepatutnya. Jadi ini satu perkara penting, dan di dalam alam pasaran keuangan ataupun pasaran modal, penzahiran ataupun disclosure ini merupakan satu perkara penting dan ianya telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika baginda hidup di Madinah itu lagi. Jadi ini merupakan satu perkara yang kita kena tengoklah. Maknanya ada banyak lagi aspek-aspek perniagaan yang perlu kita perkemaskan agar ianya bukan sekadar mematuhi syariah tetapi menjadi sumber pahala kepada kita. Dan kita kena juga menguruskan risiko-risiko syariah sebagaimana kita menguruskan risiko-risiko yang lain. Kalau kita tak nak perniagaan kita menghadapi risiko dari segi pasaran, dari segi operasi, dari segi keuangan, kita kena juga mengambil kira risiko syariah sebagai satu risiko yang penting dalam perniagaan. Jadi sebagai rumusannya, kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di muka bumi ini, kita ada tanggungjawab khusus. Dan sekiranya kita berniaga sekalipun, kita kena ingat tanggungjawab itu tetap ada kepada kita, dan menjadikan perniagaan sebagai ibadah ini bukan sahaja mematuhi tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah, tapi insya-Allah ianya juga menjadi sumber pahala, sumber kebaikan yang besar, dan ini akan membawa manfaat kepada kita di akhirat kelak. Jadi sekiranya kita rasa tercabar dengan berbagai kesusahan di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan, ingatlah ianya merupakan sumber pahala, sumber kebaikan, dan insya-Allah sekiranya kita committed untuk menjadi usahawan, untuk menjadi CEO yang menjadikan perniagaan kita ini sebagai satu ibadah, kita akan lebih bersemangat, mampu untuk menghadapi cabaran-cabaran ini, dan insya-Allah dengan usaha kita yang ikhlas untuk mendapat redha Allah ini, kita akan mendapat kesenangan yang berpanjangan di akhirat kelak. Jadi sekiranya anda mendapat manfaat daripada video-video yang dikongsikan di channel Pok Nidin ini, saya harap anda akan sebarkan video-video kami di kalangan rakan-rakan usahawan anda yang lain. Ajak mereka subscribe channel ini kerana kita nak sebar luaskan lagi ilmu-ilmu dan juga perbincangan berkenaan dengan ekonomi dan bisnes bagi menjadikan anda usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.